Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada hari ini insya-Allah, mana Allah panjangkan umur kita, Allah kurniakan kepada kita nikmat. Dan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita terlalu banyak, dan seharusnya kita syukuri dengan melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan lagi amal serta perbuatan-perbuatan soleh insya-Allah. Jadi pada hari ini saya nak kongsikan kepada tuan-tuan satu tajuk umum bersempena dengan bulan Muharram. Hari ini insya-Allah saya akan kongsikan berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh kita laksanakan pada bulan Muharram. Bulan Al-Muharram, tahun baru, bulan Muharram, bulan yang pertama. Kerana apa? Kerana bulan Muharram disebutkan oleh Wahab bin Jarir, meriwayatkan daripada Qurrah bin Khalid daripada Al-Hasan, katanya sesungguhnya Allah memulakan tahun dengan bulan haram dan mengakhirinya juga dengan bulan haram. Maka disebutkan tiada bulan dalam setahun yang lebih mulia di sisi Allah selepas bulan Ramadan selain bulan Al-Muharram, iaitu bulan itu dinamakan Syahrullahil Asam kerana pengharamannya sangat kuat. Dan cerita dia disebutkan oleh Nabi ataupun pendapat Wahab bin Jarir meriwayatkan, beliau kata bulan Muharram, antara pendapatnya dia kata bulan Muharram lebih mulia selepas mulianya bulan Ramadan adalah mulianya bulan Muharram. Jadi antara amalan-amalan yang boleh kita laksanakan pada bulan Muharram ialah yang pertama, iaitu berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura itu apa? Adalah hari yang ke-10. Jadi menurut pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri, kita digalakkan untuk berpuasa pada hari yang ke-10 dalam bulan Muharram, hari yang ke-10. Jadi bila kita berpuasa, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, berpuasalah 2 hari, sama ada sehari sebelum 9 Muharram dan 10 Muharram, ataupun berpuasa pada 2 hari selepasnya, 10 Muharram dan 11 Muharram. Itu antara cara ataupun kaifiyah untuk kita berpuasa pada bulan Muharram, 10 Muharram pada hari Ashura. Kenapa digalakkan kepada kita untuk berpuasa? Kerana puasa merupakan satu rahsia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi, Allah berkata, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Setiap amalan anak Adam adalah baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah bagiku dan akulah yang memberi balasan terhadap amalan puasa tersebut. Dan sesungguhnya dia telah meninggalkan nafsu syahwat makan dan minumnya semata-mata kerana aku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi amalan yang pertama yang digalakkan untuk kita laksanakan pada bulan Muharram iaitu berpuasa sunat, terutamanya pada hari Ashura, bulan Muharram, hari yang ke-10. Apa lagi kelebihan orang yang berpuasa dan galakan serta dorongan untuk orang yang berpuasa? Di dalam syurga terdapat sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan, yang tidak akan dimasuki kecuali oleh golongan yang berpuasa. Apabila mereka telah masuk, pintu itu akan ditutup dan golongan selain mereka tidak akan dapat masuk. Puasa merupakan perisai dari neraka bagi seorang hamba, seperti perisai milik seseorang daripada kalangan kamu ketika berperang. Itu kelebihan berpuasa. Ada satu syurga, pintu syurga yang dinamakan pintu Ar-Rayyan,
yang mana pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Dan disebutkan juga puasa adalah satu perisai, seperti mana perisainya seseorang ketika mana dia berperang. Ketika mana dia berperang, itu kelebihan orang berpuasa. Lagi apa kelebihan orang yang berpuasa? Disebutkan oleh hadis Nabi, orang yang berpuasa terdapat dua kegembiraan untuk dia. Kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kenapa dia kata kegembiraan bertemu dengan Tuhannya? Apabila di hari akhirat kelak dia diperlihatkan kepada orang yang berpuasa ni ganjaran puasanya itu. Bila dia lihat, maka dia terasa gembira dan rasa seronok kerana banyaknya amalan dan juga ganjaran bagi perbuatan ataupun amalan puasanya itu. Jadi bila dia nampak banyaknya pahala itu, jadi dia rasa seronok. Lagi disebutkan juga dalam kitab ini, kitab amalan sepanjang tahun oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, dia kata diriwayatkan bahawa golongan berpuasa diberikan suatu hidangan kepada mereka di bawah arash. Mereka pun makan sedangkan manusia lain sedang dihisap. Lalu mereka berkata, apakah sebab mereka sedang makan padahal kami dihisap? Maka dijawab, dahulunya mereka berpuasa sedangkan kamu tidak. Orang berpuasa ni diberi keistimewaan di hari akhirat kelak, ketika mana orang lain sedang dihisap, dihitung amalannya. Orang-orang yang berpuasa di dunia dulu, waktu di dunia, orang yang rajin berpuasa dia akan diberi makanan. Orang lain tengah dihisap, dia diberi makanan special. Jadi orang-orang yang dihisap ni ditanya kepada para malaikat dan juga orang yang menjaganya waktu itu. Dia kata, kenapa orang-orang di atas tu dia tak dihisap seperti mana kami? Maka kata malaikat itu, kerana mereka di dunia dulu rajin berpuasa sedangkan kamu tidak. Itu ganjaran ataupun kelebihan yang diberikan oleh orang yang rajin berpuasa. Orang yang rajin berpuasa, itu pahala dan ganjarannya. Kita boleh tengok bagaimana salafus salih, golongan-golongan salafus salih dan juga para sahabat, golongan tabi'in, mereka berpuasa. Bagaimana cara mereka berpuasa? Antaranya ada seorang tabi'in namanya Al-Aswad bin Yazid. Dia ni Al-Aswad bin Yazid ni, dia berpuasa sehingga badannya menjadi hijau dan kuning. Badannya hijau kuning. Bukannya badannya macam hak tu kan hijau. Ini badannya menjadi hijau dan kuning. Kerana apa? Kerana dia terlalu banyak berpuasa. Apabila beliau ditegur supaya untuk berbuka, maka dia kata apa? Kemuliaan inilah yang aku nak. Kemuliaan badan inilah yang aku kehendaki, kata Al-Aswad bin Yazid. Dia kata dia suka tengok badan dia hijau dan kuning tu. Itulah kemuliaan yang Allah bagi kepada dia. Semoga pahala dia berpuasa itu dikira ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa? Antara tabi'in yang lain, dia kata pernah orang ramai menziarahi Abu Bakar bin Abu Maryam. Seorang tabi'in namanya Abu Bakar bin Abu Maryam, yang mana sedang nazak ketika dia berpuasa. Dah nazak pun dia berpuasa juga, tuan-tuan. Lantas mereka memberikan air untuk beliau berbuka. Bila dia dah nampak dia sedang nazak tu, maka orang ramai, orang yang sedang berada di sebelah Abu Bakar bin Abu Maryam ni, dia kata, kamu minumlah, buka je lah, kamu kan sedang nazak, buka je, tak perlu puasa lagi. Apa kata Abu Bakar bin Abu Maryam? Beliau pun bertanya, adakah matahari telah terbenam? Maksudnya dah masuk waktu berbuka ke belum? Maka mereka pun menjawab, belum lagi wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar kata, aku enggan berbuka, aku tak nak buka, aku tak nak minum, biarlah aku berpuasa, biarlah aku mati dalam keadaan berpuasa, kata Abu Bakar bin Abu Maryam. Selepas daripada tu, mereka datang lagi dengan membawa air kepadanya dalam keadaan beliau sangat nazak. Tak lama lepas tu, dia bawa lagi air. Sahabat-sahabat di sekelilingnya, dia bawa lagi air kepada Abu Maryam ni, Abu Bakar ni bin Abu Maryam. Dan waktu itu keadaan dia dah sangat nazak, lebih teruk daripada tadi. Beliau bertanya kepada mereka menggunakan isyarat, adakah matahari telah terbenam? Kali ni bila dia bawa air kepada Abu Bakar ni, Abu Bakar ni tanya, matahari dah terbenam belum? Tapi waktu itu dia guna isyarat. Sebab apa? Sebab dia dah terlalu nazak, sangat nazak.
Maka orang ramai pun berkata, ya, dah terbenam, dah masuk waktu berbuka. Maka lalu mereka menitiskan setitis air ke dalam mulut Abu Bakar bin Abu Maryam. Kemudian beliau meninggal dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu mulia seorang tabi'in, yang mana dia terlalu menjaga puasanya, walaupun dalam keadaan dia hampir nazak, dah sedang nazak pun, nak meninggal ni, dalam keadaan nazak pun dia tak nak berbuka, dan dia masih lagi berpuasa. Ini orang tabi'in dulu, cara mereka berpuasa. Dia begitu menjaga amalan puasanya itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita juga boleh melakukan amalan berpuasa, terutamanya puasa-puasa sunat. Selagi kita rasa kita mampu, kita berpuasa untuk puasa sunat. Ada juga seorang salaf berpuasa selama 40 tahun tanpa diketahui oleh sesiapa pun. Dia mempunyai sebuah kedai. Seorang salaf ni, dia puasa selama 40 tahun tanpa tak ada seorang pun tahu. Dia ni seorang lelaki ni, dia ada sebuah kedai. Setiap hari dia akan membawa 2 keping roti dari rumahnya dan keluar menuju ke kedainya. Setiap hari bila dia nak pergi kedai tu, dia akan bawa 2 keping roti. Dia akan bawa 2 keping roti. Nak keluar je pergi kerja, pergi kedai, dia akan bawa 2 keping roti. Dalam perjalanan, dia menyedekahkan roti tersebut. Oleh itu, ahli keluarganya menyangka dia memakan roti tersebut di pasar, sedangkan orang di pasar pula menyangka dia telah memakannya di rumah sebelum datang. Tuan-tuan, salaf ni, salafus soleh ni, dia buat apa? Sebelum dia keluar, dia bawa roti. Tujuan dia apa? Tujuan dia supaya ahli keluarga dia menyangka dia tak puasa. Oh, dia ni tak puasa kot sebab dia bawa roti, mesti dia makan nanti dekat kedai. Dalam perjalanan dia nak pergi kedai, dia bagi roti itu kepada orang. Dalam perjalanan ke kedai, dia bagi roti itu kepada orang. Bila sampai kedai, orang-orang sekeliling kedai itu kata, oh, mungkin dia dah makan dekat rumah kot, sebab tu dia tak makan dekat kedai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini salafus soleh. Dia nak menyembunyikan puasa dia. Dia nak menyembunyikan ibadah puasanya. Sampai begitu sekali dia buat. Sampai begitu sekali dia buat. Ada lagi seorang lelaki soleh yang lain, yang mana beliau terkenal dengan banyak berpuasa. Ada lagi seorang lelaki ni, ini orang yang lain, tadi orang yang lain. Lelaki yang seterusnya ni, dia rajin berpuasa. Dan pada hari Jumaat, beliau berdiri di sebuah masjid, lalu mengambil cerit dan meletakkan muncungnya di mulut. Apa yang dia buat? Dia ambil cerit, dia letak mulut cerit itu dekat mulutnya. Muncung cerit itu diletak dekat mulutnya. Beliau menghisap muncung tersebut dalam keadaan orang ramai melihatnya, namun sedikit air pun tidak masuk ke dalam halkumnya. Dia buat macam minum, tapi sebenarnya dia tak minum pun. Dia cuma buat minum untuk membuktikan apa? Supaya orang anggap dia ni tak puasa. Sebenarnya dia puasa, dia cuma nak menyembunyikan. Dia takut riak perbuatannya itu. Masya Allah. Begitu hebat perbuatannya itu. Dia nak menyembunyikan, semata-mata nak sembunyikan amalan berpuasa dia. Dia sanggup teguk cerit air, tapi dia tak minum pun, dia cuma teguk saja. Dan bila orang tengok, orang akan anggap, oh, dia ni tak puasa. Sebenarnya dia berpuasa. Itu tujuan dia, supaya dia tak nak mendapatkan kemasyhuran, tak nak orang kata dia ni rajin berpuasa dan sebagainya, tak nak orang puji-puji dia. Itu salafus soleh, yang mana mereka ni rajin berpuasa, tapi mereka sembunyikan amal ibadah dia. Masya Allah, hebat. Lagi apa kelebihan orang yang berpuasa? Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wangian kasturi. Setiap kali orang itu berusaha untuk menyembunyikannya, pasti harumannya tersebar ke dalam hati-hati manusia. Ada satu kisah ketika Abdullah bin Ghalib dikebumikan. Ketika Abdullah bin Ghalib dikebumikan, dia ni rajin berpuasa. Waktu dia nak dikebumikan, terhidu haruman kasturi dari tanah kuburnya. Waktu dikebumikan, keluar bau haruman kasturi daripada kuburnya. Seseorang bermimpi bertemu dengannya, lalu ditanya tentang bau harum yang hidu dari kuburnya. Bila dia malam itu, ada seseorang bermimpi tentang Abdullah bin Ghalib. Lelaki ni, dia mimpi dia jumpa dengan Abdullah bin Ghalib.
Maka lelaki ni pun tanyalah dalam mimpi tu, wahai Abdullah bin Ghalib, kenapa kubur kau bau harum kasturi? Kenapa kubur kamu keluar bau harum kasturi? Tuan-tuan, apa kata Abdullah bin Ghalib? Beliau pun menjawab, itu ialah haruman bacaan Al-Quran dan dahaga berpuasa. Itulah haruman disebabkan bacaan Al-Quran dan disebabkan banyaknya berpuasa, haruman itu keluar daripada kubur Abdullah bin Ghalib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis disebut, hadis marfu', yakhrujus saimuna min quburihim yu'rafuna birihi siyamihim afwahuhum atyabu min rihil misk. Orang-orang yang berpuasa dibangkitkan dari kubur dalam keadaan dikenali haruman puasa mereka. Bau mulut mereka lebih wangi daripada haruman kasturi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah kelebihan bagi kita yang rajin berpuasa, puasa sunat. Jadi antara amalan yang digalakkan kita laksanakan untuk kita lakukan pada bulan Muharram, terutamanya pada hari Ashura 10 Muharram, adalah dengan banyakkan berpuasa. Itu pertama. Lagi apa? Amalan yang kedua yang boleh kita buat, saya bagi dua je. Yang pertama berpuasa, yang kedua ini hari Ashura ialah hari Allah menerima taubat sesuatu kaum. Jadi bila disebutkan tentang hari Ashura, hendaklah kita banyakkan bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Ali yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi telah dinyatakan sebelum ini bahawa Nabi SAW bersabda kepada seorang lelaki, in kunta sa'iman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram fa inna fihi yawman taballahu ala qaumin wa yatubu fihi ala akharin. Jika kamu ingin berpuasa sebulan penuh selepas bulan Ramadan, maka berpuasalah pada bulan Al-Muharram, kerana di dalamnya terdapat satu hari yang Allah menerima taubat sesuatu kaum dan taubat kaum yang lain, iaitu hari Ashura 10 Muharram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Abu Musa Al-Madini meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Musa secara marfu', hadza yaumun taballahu fihi ala qaumin faj'aluhu salatan wa shauman. Hari Ashura ini adalah hari di mana Allah menerima taubat sesuatu kaum, maka jadikanlah ia hari untuk bersolat dan hari untuk berpuasa. Jadi hari Ashura adalah hari di mana hari Allah menerima taubat sesuatu kaum. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya disebutkan dalam Al-Quran dan juga riwayat-riwayat yang dalam beberapa riwayat mengatakan nescaya Allah menerima taubatnya seperti mana dia menerima taubat orang sebelum mereka pada hari Ashura. Siapa yang diterima taubat pada hari Ashura? Allah berfirman tentang Nabi Adam, fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Allah menerima taubat Nabi Adam. Dikatakan Allah terima taubat Nabi Adam itu pada hari Ashura. Hari Ashura terima taubat Nabi Adam alaihi salam. Allah juga memberitahu tentang baginda dan isterinya, tentang Nabi Adam dan isterinya, bahawa mereka berdua telah berkata, dengan doa Nabi Adam ni Allah terima taubatnya. Apa doa Nabi Adam tu? Disebut dalam surah Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, nescaya kami pasti tergolong daripada kalangan mereka yang rugi. Ini doa yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihi salam dan Allah terima taubat dia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihi salam. Juga disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Doa Nabi Nuh pula, dia kata apa? Ini taubat Nabi Nuh juga pada hari Ashura. Taubat doa Nabi Nuh alaihi salam berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Surah Hud ayat 47. Tadi surah Al-A'raf ayat 23,
doa Nabi Adam. Manakala doa Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Hud ayat 47, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, dan jika engkau tidak mengampuni dan merahmati aku, maka aku pasti tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Itu Nabi Nuh alaihi salam. Manakala diterima juga taubat Nabi Musa alaihi salam pada hari Ashura dalam surah Al-Qasas ayat 16. Nabi Musa alaihi salam berkata, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Surah Al-Qasas ayat 16. Ini doa Nabi Musa alaihi salam. Dan juga katakanlah ucapan Nabi yang ditelan ikan, iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Nabi Yunus berkata, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku telah tergolong daripada kalangan mereka yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Jadi ada 4 doa yang diamalkan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihi salam dalam surah Al-A'raf ayat 23, Nabi Nuh alaihi salam dalam surah Hud ayat 47, Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Qasas ayat 16, dan Nabi Yunus alaihi salam dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Itu doa yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyakkanlah bertaubat kepada Allah dalam bulan Muharram, terutamanya pada hari Ashura. Kerana sabda Nabi SAW, innal abda idza atarafa bi dhanbihi thumma taba taballahu alaihi. Apabila seorang hamba mengakui dosanya kemudian dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Apabila seorang hamba mengakui dosanya kemudian dia bertaubat kepada Allah, dan maka Allah akan terima taubat dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu perbuatan ataupun amalan yang boleh kita laksanakan dalam bulan Muharram. Yang pertama iaitu berpuasa pada hari Ashura. Yang kedua adalah bertaubat, banyakkan istighfar dan banyakkan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada hari Ashura iaitu 10 Muharram. Jadi antara bacaan-bacaan istighfar dan taubat yang kita selalu baca, paling ringkas kita baca Astaghfirullahalazim. Kalau nak panjang sikit kita boleh baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga disebut dalam hadis Nabi sebagai Sayyidul Istighfar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup saya kongsikan 2 amalan pada bulan Muharram yang boleh kita amalkan. Jadi sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.